وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الهمنا الرشد وأعذنا من شر النفس اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نورنا بنور علمك وبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد. Yang saya muliakan Al-Fadil, Tuan Pengurusi Majlis, Al-Fadil Ustaz Abdul Hayat. Yang saya muliakan Al-Fadil, Tuan Imam bertugas pada malam ini. Yang saya hormati Al-Fadil, Tuan Bilal yang bertugas pada malam ini. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Yang saya hormati lagi saya muliakan barisan para alim ulama, barisan para da'i, barisan para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama macam biasalah kita memulakan dengan merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana sekali lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengatur pertemuan kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyenaraikan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini sebagai salah seorang daripada ahli syurganya dan salah seorang juga daripada orang yang Allah sayang insya-Allah. Sebab itu dipilihnya untuk melakukan kebaikan, dipilihnya untuk beribadah kepada Dia. Orang yang tak terpilih oleh Allah Subhanahu taala itu barangkali dia tak berapa mahu ataupun dia tak nak ataupun bimbang-bimbang kita tak tersenarai dalam kelompok manusia yang Allah Subhanahu taala akan pilih untuk masuk syurganya wal iazubillah. InsyaAllah tuan-tuan muslim-muslimat, macam biasa malam begini sebulan sekali kita akan baca buku atau kitab ini, kitab Al-Munabbihat Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad karangan Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani atau terjemahannya Bekalan Kebahagiaan dan Petunjuk Jalan Menuju Surga insya-Allah. Alhamdulillah dah lama dah kita berkuliah dan malam ni kita dah sampai ke muka surat 50 dah tuan-tuan. Banyak dah. 50 muka surat dah kita belajar. Oh. Ya. 50 muka surat ni bukan sikit-sikit tuan-tuan, banyak dah. Insya-Allah kita bincangkan perkara yang ke-13 yang disenaraikan ataupun dikutip oleh musannif pengarang kitab ini, Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Seorang ulama yang hebat, tuan-tuan kenal dia, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Ya, dia bukan saja ulama-ulama biasa dengan maqamnya Asy-Syaikh Al-Imam lagi. Ya, bagi huraikan bagaimana pangkat yang dapat Asy-Syaikh Al-Imam ni, tuan-tuan. Ya, oh, tak katalah banyaknya, hebatnya. Jadi kita tak nak cerita dia sebab dah cerita dah dulu. Tapi kita nak malam nak bawa, nak tengok apa pula lagi yang dicerita oleh musannif ni. Qala al-musannif rahimahullah taala. Perkara yang ke-13 dia cerita berakhlak, bersabar dan warak. Ini 3 perkara lagi yang dicadangkan kepada kita untuk kita amal, untuk kita cuba ya menjadi orang yang berakhlak, yang bersabar dan warak sebagai syarat untuk masuk syurga Allah Taala. Berakhlak tahulah mana beradab dan berbagai-bagai lagi. Bersabar pun kita tahulah tuan-tuan, ya, menahan nafsu kita daripada segala-galanya. Warak ni tuan-tuan pula maknanya ialah tuan-tuan muslim-muslimat, iaitu kesanggupan seseorang ini ya untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Bukan saja yang haram, tapi dia tidak melakukan ataupun dia meninggalkan perkara-perkara yang syubhah, ya, yang tidak jelas halal dan haramnya, dipanggil syubhah. Maka ini dipanggil warak, ya, dalam Islam warak. Baik. InsyaAllah kita bincangkan perkara 3 ni. Walaupun 3 je, tapi banyak benda yang kita nak ceritakan tuan-tuan muslim-muslimat, supaya kita dapat betul-betul menghayatinya
dapat kita memahaminya insya-Allah. Baik, kali ini tuan-tuan muslim-muslimat, musannif kita, pengarang kita ni memetik kata-kata daripada seorang ulama yang bernama ulama Hasan Al-Basri, Al-Hasan Basri, ya. Iaitu juga seorang ulama besar, ya. Dia termasuk dalam generasi tabi'in, dan juga dia ni tuan-tuan disifatkan sebagai salah seorang, ya, yang kalau kita katakan seorang ulama tasawuf yang hebat pada zaman dia. Di Al-Basri ni nama tempat dia lah, Basrah. Ya, Basrah ni bukan Basrah Kuantan, bukan. Basrah ni ialah dekat Kufah, Iraq sana tuan-tuan. Dulu. Ini ulama hebat. Jadi pengarang kita ni Ibn Hajar Al-Asqalani memetik kata-kata daripada Al-Hasan Basri. Ni saya rasa tuan-tuan biasa jumpa Al-Hasan Basri ni kan. Buka je tafsir-tafsir, contohnya tafsir Ibn Katsir dan tafsir-tafsir lain, kitab-kitab yang lain banyak, ya. Hasan Al-Basri mengeluarkan pendapat dia, ya, pandangan dia dan berbagai-bagai lagi. Baik. Apa kata Al-Hasan Basri, kata pengarang kitab ni dalam matan dia kata bagaimana? Man la adaba lahu la ilma lah, wa man la sabara lahu la dina lah, wa man la wara'a lahu la zulfa lah. Maknanya bahasa Melayunya, barang siapa kata dia tidak beradab, ya, barang siapa yang tidak beradab, maka ia sebenarnya tidak berilmu. Maknanya orang-orang yang beradab ini orang yang berilmu. Beradab ni makna tuan-tuan saya tersebutkan tadi, iaitu orang yang berakhlak mulia. Contohnya kan, tak kiralah berakhlak beradab dengan siapa-siapa. Bila kita tengok dalam kitab lain lah yang menceritakan tentang adab ni, ya, adab ni banyak. Apa kita hurai lepas ni. Dan kata dia lagi, wa man la sabra lahu la dinalah. Siapa-siapa yang tidak bersabar, kata dia, ya, tidak ada mempunyai kesabaran, berarti dia tidak memiliki nilai-nilai agama, ya. Siapa-siapa yang jenis tak bersabar, maka dia tidak ada nilai-nilai agama dalam dirinya. Dan yang ketiganya, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Orang-orang yang mana, siapa-siapa yang tidak ada wara' ini, ya, warak kita sebut tadi, berjaga-jaga, tak ada yang haram dan juga yang syubhah ini. Apa artinya kata dia? Maknanya la zulfa lahu, orang-orang ini tidak mempunyai kedudukan yang hampir di sisi Tuhannya, artinya dia jauh daripada Tuhan atau Rabbnya. Ini dia. Baik. Yang pertama sekali, apa kata dia? Man la adaba lahu la ilma lah. Siapa-siapa tidak beradab, maka maknanya dia tak berilmu. Apa dia adab? Adab ni perangai lah, tingkah laku. Kan adab. Kita pun orang Melayu panggil adab juga. Ya. Adab. Mana orang tak beradab ni tak ada ilmu. Dia penghentam saja. Anak kita contohnya, jenis tak beradab. Bukan anak tuan-tuan, anak orang lain. Kita bukan di sini, kita di tempat lain macam. Ya. Orang datang, tetamu datang ke rumah, Allah dia melompat pergi ke debuk, ke debak, ke degur, ke langkah oleh orang tu. Ngacau, Allah, budak ni kita kata degil betul. Ini namanya budak, anak yang tidak beradab. Tak beradab. Kita bila anak kita degil tak beradab, kita kata benda. Hei, budak tak beradab tu. Itu lembut lah. Ada kata, hei, kurang hajar budak ni. Cakap Melayu kurang hajar lah, kan? Mana tak beradab ni, cakap kampung kata kita kurang ajar. Bila kurang ajar, kurang didikan. Tak mendapat didikan, tidak berilmu lah, cakap mudah kata. Saya nak petik huraian daripada adab ni tuan-tuan. Kalau tuan ada masa, tuan-tuan beli buku, ya, buku Daurus Safi fil Harakatul Islamiyah, nama buku tu, ya. Kalau ada masa boleh beli kitab tu, karangan Lutfi Mustafa Al-Bathnani. Kitab ni yang menceritakan Daurus Sufi fi Harakatul Islamiyah, artinya peranan ahli sufi dalam gerakan Islam. Dan kalau tuan tengok, kalau tuan beli kitab ni ditahqiq ataupun diulas, ya, dengan pendahuluannya oleh seorang ulama besar di Malaysia ini, ya, iaitu almarhum Tuan Guru Ni Aziz. Ni kitab ni, Daurus Sufi fi Harakatul Islamiyah, ya.
Beli kitab tu tengok bagaimana ceritakan, baguslah baca kitab ni, ya, bagaimana gerakan kesofian ini. Kesofian ni artinya gerakan, ada orang yang jiwanya jenis kesofian, sofi macam tuan-tuan ni, ya, dengan serban dia, dengan ridak dia, ya, dengan zikirnya dan berbagai-bagai lagi, melambangkan kepada kesofian dia lah, ya. Jadi kita kena tengok bagaimana orang-orang yang berjiwa yang macam ni, adakah mereka ini terpinggir daripada gerakan Islam, ataupun mereka ini menjadi gaya bukan main lagi dan sebagainya. Dia tak terlibat dalam harakat Islam, gerakan Islam, tapi mereka ini pembawa ataupun penyebar bid'ah-bid'ah dalam kerja amal mereka. Dan kita tu bacalah, ya, baik. Kata ulama, kata pengarang kitab ni tuan-tuan, ya, dalam kitab tadi ada Sofi fi Hakikat Islamiyah, dia membahagikan bila sebut akhlak dalam bentuk kesofian, dia kata ada 4. Ada 4. Ditambah lagi dengan yang kecil satu, dia panggil 5 lah. Kalau kita kata 5, tapi 4 lah. Sebab daripada yang akhir tu dipecahkan satu lagi. Pertama dia sebut adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia sebut adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adab dengan diri sendiri. Yang keempat adab dengan sama manusia atau dengan orang Muslim. Sama manusia itu dia pecah satu lagi. Yang kecilnya iaitu adab juga, beradab juga dengan orang kafir. Oh, bagus. Ya, adab ni. Bukan adab ni kita tahu adab je gitu. Dah. Adab ni yang paling besar sekali iaitu beradab dengan Allah Taala. Jadi siapa-siapa beradab dengan Allah Taala, insya-Allah dia beradablah dengan manusia. Masalah kita dengan Allah Taala dah tak beradab, dengan manusia, dengan kita, dengan Nabi, memang tak beradab terus. Cakap kampung kata gitu kan. Jadi ulama-ulama membahagikan bagaimana caranya, ya, nak sebut dalam bentuk beradab dengan Allah Ta'ala. Dulu kita cerita bagaimana beradab dengan Allah Ta'ala. Ini penting, ya, penting. Macam kita sama manusia juga. Ada kita adab dengan guru, ada kan. Adab dengan ibu bapa, ada. Adab isteri terhadap suami pun ada. Adab suami dengan isteri pun ada. Adab ni banyak sangat pecahan-pecahan dia. Tapi nak sebut hak besar sekali, adab dengan Allah SWT. Ya. Tak boleh tidak beradab kita dengan Allah SWT. Kenapa? Sebab kita tahulah Allah yang semua manusia mesti memulianya, mesti mengiktirafnya sebagai Rabb, mengiktiraf dia dalam berbagai-bagai perkara kerana Allah Maha berkuasa. Kata ulama yang pertama sekali dalam adab dengan Allah Ta'ala, apa dia tanda kita beradab dengan Allah Ta'ala? Tanda beradab dengan Allah Ta'ala yang pertama, apa dia? Iaitu kita sentiasa mencari redha Allah Ta'ala. Redha, kasih sayang, suka. Beradablah. Hidup dalam kehidupan ni selalu mikir, apalah yang menyebabkan Allah suka saya ni? Apalah agak yang Allah suka? Apa perbuatan-perbuatan mendatangkan kasih sayang Allah Ta'ala ni? Gitu. Mencari redha Allah Ta'ala. Ya? Dalam mencari redha Allah Subhanahu Ta'ala ni, kata dia, kita melihat yang pertama sekali terhadap apa bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita dulu. Cara nak beradab dengan Ta'ala. Ada kita ni tuan-tuan nak beradab dengan orang, macam orang juga, kita nak buat baik dengan dia, pertama tengok bagaimana sumbangan dia pada kita, betul tak? Tuan-tuan duduk Taman Temeloh Jaya ni, ada jiran yang tuan tak kisah sangat, betul tak? Kisah belaka, okeylah. Ada kita baik tapi tak berapa sangatlah. Ada jiran yang kita memang kita ingat ke dia tu. Kalau pergi mana-mana ke, pergi Cameron ke, beli kobis buku agaknya, hantar bawa balik Cameron ni, ambil lah. Ada yang jiran-jiran kita bercakap tapi kita tak macam itu. Macam tu. Sebab apa? Kita lihat manusia ni, kita nak beradab dengan dia, nak baik dengan dia, bagaimana cara dia entertain kita, bagaimana cara dia melayan kita, bagaimana dia berbudi dengan kita. Itu konsep yang pertama, betul tak? Tak betul juga? Payah juga ni. Betul, memang betul itu caranya. Kan? Kita baik dengan seseorang sebab kita tahu dia, Allah, saya segan betul dengan dia ni. Apa? Baik sangat tau. Allah, ngantar sama aku ada. Allah. Baik. Saya ada dekat kampung tempat saya seorang ni. Saya memang kata orang ni baik sangat. Bukan baik sangatlah. Dia tu baik sangat dengan saya. Jadi kita segan. Segan dengan dia.
Apa-apa je ada, beri. Apa-apa je beri. Allah. Masya Allah. Saya kadang ada orang kat tempat saya ni lah. Baru ni dia dapat kijang. Orang bagi dia lagi kijang lah. Hantar rumah saya. Siap-siap masuk hantar. Allah, saya kata barang payah. Hantar juga ke rumah. Oi, kita mana itu nak ceritakan. Jadi dah dia baik dengan kita. Kita pun memanglah, sebab kita ni wajib untuk membalas kebaikan orang. Baik, bagaimana dengan Allah SWT ni, kata dia kena melihat terhadap nikmat Allah Taala. Senang nak mendatangkan rasa kita ni nak beradab, nak jaga Allah. Cuba tengok nilai apa ni, bagaimana nikmat Allah Taala dengan kita. Cuba tengok. Allah sebut dalam Al-Quran Karim. Ada masa tuan boleh rujuk sendiri. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 53. Ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Summa iza masakumud dhurru fa ilaihi tuj'arun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Surah An-Nahl. Betul tak? Saja tanya Ustaz. Baik, tuan-tuan sekalian, maknanya Allah Ta'ala beritahu bagaimana wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maknanya ialah dan tidaklah bagi kamu daripada nikmat Allah. Tu semua sebut-sebutin. Tafsir kata maknanya ialah semua nikmat-nikmat Allah tu. Semua nikmat-nikmat itu faminallah, datangnya daripada Allah. Nikmat yang kita dapat ni semua datang daripada Allah Ta'ala. Semua sekali. Apa nikmat kita tuan-tuan yang Allah Ta'ala beri pada kita? Banyaklah nikmatnya. Ya. Kalau nak cerita, Allah beritahu lah nikmat tu, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nak hitung nikmat Allah tak terkira banyak. Semua Allah Ta'ala kata nikmat-nikmat ada pada kita, pada Allah Ta'ala. Summa iza masakumud dhurru, ketika mana apabila kamu, kemudian bila kamu ditimpa oleh mudarat, kesusahan, kesakitan, wabak penyakit, virus, bagai-bagailah, ya, fa ilaihi taj'arun, kepadanya lah, kepada Allah lah maknanya tempat kita minta tolong. Ni tuan-tuan, nikmat Allah banyak pada kita, subhanallah tuan-tuan, ya. Banyak nikmat Allah ni. Kalau kita nak tengok pada badan, tubuh badan kita pun tak terkata nikmat Allah SWT, tuan-tuan, ya. Sebab itu lihatlah nikmat Allah Ta'ala yang ada pada kita ni. Tengoklah nikmat Allah Ta'ala yang ada pada kita ni, tuan-tuan. Dengan ilmu. Sebab itu bila orang nak beradab, dia kena ada ilmu. Dah kita tak kenal Allah, kena datang mana nikmat ni. Contoh, kita kaya, kita hebat, kita berjaya, datang TV Hijrah ke TV3 Temu Ramah, tuan-tuan. Contohnya di Temeloh Jaya ni, kami daripada TV3 datang nak Temu Ramah, nak buat liputan sikit lah. Dengar tuan ni kaya sangat, sini gini. Kami nak tanya, macam mana mula-mula tuan dapat menjadi orang yang kaya macam ni, yang hebat macam ni? Kata TV tanya kita. Kita pun gaya ke TV. Sebenarnya saya ni, agak gitu lah cakap ke TV, kan? Saya ni, kata dia, sebab apa saya jadi senang mudah ni? Saya ni jenis orang yang memang mabuk kerja lah, kata dia. Daripada kecil sampai ke tua, saya memang kerja je. Saya tak ada buang masa macam orang lain. Saya tidur pun mata pejam, tangan kerja juga, dia kata. Contohnya lah, dia akan cerita gitu. Saya gini, saya gitu, saya gini, saya gitu. Dia dah tak beradab dengan Allah Ta'ala. Kenapa tak beradab dengan Allah Ta'ala? Sebab segala-gala yang dia dapat itu daripada Allah Ta'ala. Sebab itu ada ulama kata, kalau kita mengatakan semuanya daripada kita, hukumnya kita syirik dengan Allah Ta'ala. Berdosa besar. Gitu. Nampak pakcik sekarang sihat lah. Hebat, badan tak, umur 80 tahun. Hebat, naik psiko okey je lagi. Daripada Meluh boleh kayuh perun. Apa pasal ni? Kita memang jaga badan saja. Makan jaga, semua jaga, gini, gitu, gini. Mandi tak mandi yang biasa kita mandi dengan imbun, kata dia. Contohnya, tak khabar lalu Allah Ta'ala beri nikmat pada dia.
kita dah kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak beradab namanya. Sebab itu Allah Taala kata nak kenal kita ni dengan Allah Taala kena beradab. Sebab itu kata Hasan Basri yang sebab tak beradab ni sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada ilmu. Dia tak kenal Allah. Dia tak pernah mengkaji dalam hidupnya. Sebab itu kita kena melihat ilmu Allah Taala, melihat keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata ma lakum la tarjunallah, apa ni? Ma lakum la tarjunallahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Di dalam Quran Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Nuh ayat 13 hingga 14. Allah Ta'ala kata ma lakum la tarjunallahi waqara. Ngapa Allah Ta'ala kata kamu tidak harapkan kepada Allah Ta'ala akan kebesarannya? Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan kamu atwara dengan berbagai-bagai lapisan bentuk kejadian. Yang kamu sombong sangat ni, tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu tidak berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala-galanya? Tak tahu ke Allah jadikan kamu tu dalam berbagai-bagai bentuk lapisan, bukan cokoh gini selalu. Betul tak? Kalau kita fikir kita pun tuan-tuan muslim-muslimat hebat. Lalu kita memang sangat bersyukur dengan Allah Ta'ala. Nah, manusia ni tuan rujuk dalam surah Al-Mu'minun tu. Allah cerita kita jadi daripada mana? Daripada air mani. Katakanlah kalau kita ni Allah tak jadi ke air mani, tapi tak macam air mani pun. Betul tak? Bau air mani ada bau air mani. Saya pun tak tahu bau air mani negara raya. Bau harum semerbak. Allah jadikan daripada air mani yang sebut Al-Quran. Allah duduk simpan dalam rahim itu. Lantas dia akan menjadi bertukar menjadi darah. Daripada darah Allah buat daging. Daripada daging itu Allah Ta'ala kata Allah buat tulang, dan daging itu dibungkuskan pada tulang itu tadi. Lalu berbentuk kita dibuat jadi macam bentuk lembaga manusia gitu. Itu pun tak lengkap lagi, macam alien je. Allah buat mata, tebuk mata, buat mata, tebuk lebar hidung, tebuk lebar telinga. Sebab itu kita bila kita sujud, ketika sujud sajadah tu kita bacakan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Betul tak? Saja aku sujud kepada Allah Taala bagaimana? Yang Allah menciptakan kita. Bukan sekadar mencipta kita. Ya, Allah Taala tu. Allah yang buat kita, dan Allah yang buka mata kita, Allah yang buka lubang telinga kita, dan Allah desainkan kita. Wa sawwarahu, Allah design bentuk. Dia bentuk kita lawa jadinya. Kalau dia keluar masuk air mani, keluar air mani, lawa. Gerak balik berdikit pun lawa. Tak lawa. Allah buat tu keluar comel. Sehingga comel, tak terkata comel. Kalau orang comel lah. Wah, pelik kalau kita tengok. Kita duduk termenung sendiri, Allah aku ni daripada benda yang tak handsome lah, tak lawa lah. Benda bukan jadi selawon ni, segagah ni. Lahir-lahir je Allah beri selalu ilmu pada kita. Ni Allah Ta'ala kata wa qad khalaqakum atwara. Tengok Allah Ta'ala buat. Jadi bila kita fikir Allah jadikan kita berperingkat-peringkat dengan bentuk gini, akhirnya keluar sebagai manusia. Kata Allah Ta'ala, kenapa kamu sombong Allah Ta'ala? Kita tak mampu tuan-tuan nak buat. Tak mampu. Ini kita beradab dengan Allah SWT. Kita tengok sudut tu pula. Orang-orang beradab dengan Allah Ta'ala. Sebab itu bila orang kita beradab dengan Allah, kita sentiasa berfikir tentang bentuk nikmat dan kejadian Allah Ta'ala pada kita. Dan yang ketiganya, kata ulama, bagaimana kita nak menjadi, nak tips lah untuk kita menjadi beradab dengan Allah SWT. Kita juga kena melihat Allah Ta'ala itu dari segi kekuasaan dia. Selain daripada penciptaannya, nikmatnya dan sebagainya. Dan begitu juga Allah sebut dalam Quran tentang bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala. Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini tuan-tuan menguruskan kita sebagai Rabbul Alamin ini. Wah, dahsyat. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni bukan jadi buat free-free, mudah-mudah buat. Tidak. Dia buat semua lengkap belaka, diurus belaka. Dan Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha
kullun fi kitabim mubin. Ni Allah sebut dalam Quran, surah Hud ayat 6. Nah, betul tak? Allah Ta'ala kata, wa ma min dabbah. Tidaklah Allah Ta'ala kata min dabbah, daripada semua benda-benda melata atas bumi ni. Kita, manusia, binatang dan berbagai-bagai lagi. Illa 'ala Allahi rizquha, semua sekali Allah jamin rezeki pada dia. Masya Allah, dahlah buat kita, beri rezeki pula. Mana nak cari macam tu? Betul tak? Kalau dia buat kita saja tak jamin ke rezeki, tak ke tengah terbalik kita buat ni. Sebab itu tak ada masalah, kita tuan dah ada dah rezekinya. Carilah sikit, ikhtiar tu memanglah kan. Ini Allah Ta'ala kata, semua sekali makhluk Allah Ta'ala, tak kira apa sekalipun. Sebab itu cerita apa ni, Nujum Pak Belalang kata dah, kacung ajak Pak Belalang pergi nebah tak ada dia. Pak Belalang, kita ada buka tanah baru, marilah kita sama-sama pergi. Tak apalah kacung, ulat dalam batu pun ada rezekinya, kata Pak Belalang. Dari segi akidahnya betul Pak Belalang, dari segi ikhtiar tak ada. Gitu. Rupanya Allah siap dah rezeki. Dulu tuan ingat dah dulu, tuan tak lahir lagi yang muda-muda ni. Dulu zaman dulu, saya ingat umur saya berapa, ada kita di Malaysia tuan-tuan membuat satu program lah. Dia mengisytiharkan bahawa pada itu mengurangkan kelahiran. Tuan-tuan tak ingat lagi masa tu? Saya ingat lagi masa tu. Makanya dia tak beri orang beranak ramai. Tak beri beranak ramai. Tak zaman siapa tak tahu. Saya kecil kan. Maka ratalah bidang-bidang klinik datang ke rumah gini-gini, ngajar gitu, ngajar gini. Oh, perkenalkan pil perancang keluarga gitu, gini gitu. Maka tiba ketika itu orang tak ramai anak lah. Seorang dua, kebat tu. Kira orang kampung tak percaya pun. Ketika orang-orang seorang dua anak dia 16 anak dia. Orang kampung tak kisah kan. Itu dulu. Kenapa? Kerana memandang kepada takut tak makan dia. Apa pula tak makan pula? Jangan anggap tak makan. Kerana Allah siap dah rezeki. Bukan rezeki saja. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu pula di mana tempat tinggal kita. Kita tak tahu. Tuan-tuan datang Teruh Jaya ni, masa tuan lahir kemarin ingat tak? Aku ni asal ada Teruh Jaya, ingat? Tak ada. Mana ingat? Ya, cakap terang. Saya nak duduk Kuantan. Tak ada langsung. Masa ni pun tak ada dalam kepala saya nak duduk Kuantan. Tak ada. Kuantan pun saya tak berapa nak kenal. Ya. Saya mula tukar ke Kuantan, cari pejabat pendidikan, tak jumpa. Sesat Kuantan. Kita duduk sini. Rupanya Allah ni dia tahu. Ya, dia atur kita duduk di situ. Wah, hebat. Rezeki dia beri. Tempat tinggal awak duduk sini. Allah Ta'ala kata, duduk sini, duduk sini. Wa mustawda'aha. Dengan dabah-dabah tadi tempat mana simpan, dia menyimpan makanan, semua Allah Ta'ala tahu. Kullun fi kitabim mubin, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Baik. Kenapa nak sebut ayat ni tuan-tuan muslim-muslimat? Nak memberitahu kepada kita tentang betapalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa terhadap kita. Kalau beginilah Allah beri rezeki pada kita, Allah sediakan segala, maka tak bersabar, tak beradab dengan Allah Ta'ala. Baik itu orang-orang yang tak nak beramal ibadah Allah Ta'ala, yang menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mereka ini menghina agama, membenci agama Islam dan sebagainya. Masya Allah, kerana dia tidak kenal Allah SWT. Itulah, kita sebut sebanyak itu saja dulu. Ini tentang adab dengan Allah Ta'ala. Ini beradab. Yang kedua, kalau nak habis masa pula dah. Yang kedua, adab dengan Rasul. Kita banyak kena beradab tuan-tuan. Ya, adab dengan Rasul. Rasul pun kita kena beradab juga, bukan senang-senang. Sebab Rasul ini juga daripada orang semanusia yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu bila kita sebut tentang Rasul saja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebut tentang bila dia tidak beradab dengan Rasul, sama macam tak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai gitu sekali. Bila kita melakukan bid'ah terhadap apa yang Nabi ajar pada kita, maknanya kita sudah menentang Allah dan menentang Rasul. Mana gitu? Bukan kita menentang Rasul saja. Ya, Allah sebut dalam Quran, innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anallahu fid dunya wal akhirah.
wa'adda lahum azaban muhina. Siapa-siapa sebenarnya mereka yang menentang Allah dan Rasul, menentang Allah dan Rasul, menentang Allah dan Rasul, orang ni Allah laknat dia dengan sebesar laknat di dunia dan akhirat. Allah siap sediakan untuk dia pula azab yang menghina. Kenapa Allah marah sangat ni? Sebab itu tuan-tuan muslim-muslimat, kata Ibnu Katsir, sebabnya kerana Allah yang melantik Rasul. Bila kita menentang Rasul, makna kita tak beradab dengan Allah Ta'ala. Saya dah cerita dah lumayan, tuan-tuan rasanya sebut dah bab ni. Kan? Sebut ke tak? Okay, macam sebut je lah senang. Gitulah. Sebab itu contoh hari ni, kalau kita menghina pejabat awam, kalau kita contohnya pejabat awam menjalankan tugas, kita halang dia, tuan-tuan boleh dikenakan tindakan. Tak boleh. Polis datang, tahan tuan-tuan. Contohnya, nak buat spot check berbagai-bagai, atau roblox dan berbagai-bagai, kita hina, maki dia, tendang, terajang dia, tuan-tuan boleh dipersalahkan. Kenapa? Kerana menghalang pejabat awam dan sebagainya. Gitu. Sebab apa? Kenapa pula apa hal je, kait dia? Kerana dia tu dilantik oleh kerajaan, dilantik oleh agung. Contoh gitu lah. Mana kita menentang yang di-Pertuan Agong. Gitu. Macam itulah. Tapi Allah lebih besar pada itulah. Bukan macam itu. Mana Allah ni gitulah. Jadi kita kena beradablah dengan Nabi SAW. Jangan kita tentang promo saja. Hanya kita, itu bila tanda kita beradab dengan Nabi, tuan-tuan muslim-muslimat, ya. Kita kena amalkan macam yang Nabi buat, amal lah. Kita kena buat macam Nabi buat lah, segala-galanya. Tak boleh kita buat ikut suka kita, tak boleh. Mana boleh, ya. Ataupun kita buat ajaran baru, tambah, tak boleh. Sebab ini tanda kita beradab dengan Allah, dengan Rasul. Tak boleh. Bila Nabi kata tak boleh, contoh mandi sapa ni, sekarang ni sedang mandi sapa lah, yang boleh sangat. Dan nak hidup balik semula dah mandi safar ni kan. Ada dah nak hidupkan semula mandi safar ni. Gitulah. Nabi dah kata dah tak boleh. Tidak ada kesialan, tak usah katalah. Pada hari Rabu, bulan terakhir, bulan Safar, itu kita kena semayang hajat, kita jampi air, basuh kereta, mandi semua sekali, dia berenang dan semua bagai-bagai. Kenapa? Sebab ni kata dia, ini ada balak bencana turun. Lah, sudah kerja. Khabar gitu. Kita siapa? Nabi dah kata dalam hadis dia, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tuan dah hafal hadis ni kan? Hadis ni rasa belajar tingkatan 2 masa kemarin. Ya tak? Masa kita sekolah. Tengok ya. Tuan-tuan terus tingkatan 3 lah. Ya, la adwa wala tiyarata. Tak ada kecelakaan, tak ada kesialan, tak ada benda-benda. Tidak ada kesialan pada burung-burung. Tiarah ni mana burung-burung. Tak ada kesialan pada burung-burung, tak ada kesialan pada burung hantu, tak ada kesialan pada bulan Safar, tak ada mudarat benda tu. Tak sabi mak. Nabi kata. Yang kita takut sangat. Ni amalan ni adalah amalan jahiliah zaman dulu. Ni tuan-tuan memang jahiliah buat. Islam Nabi dah khabar dah, tak ada. Tak salah. Jadi kita pula nak buat pula. Makna kita tak beradab dengan Nabi. Pandai pula kita menambah. Sebab itu kalau ulama-ulama tuan-tuan yang dia boleh menjaga betul tuan-tuan, jaga betul Nabi tuan-tuan. Nah, bacaan-bacaan dalam wirid-wirid pun dia tak berani nak tambah. Kalau ulama yang jaga betul Nabi. Siapa kita nak menambah ni? Gitu sampai, ya Allah, dia jaga sungguh. Hadis-hadis Nabi ni sebelum nak khabar kau orang kena cek dulu. Baguslah ulama macam ni. Sahih ke tak sahih? Ataupun hadis-hadis palsu, hadis maudhu' sebagainya. Hadis maudhu', hadis palsu. Dhaif ke? Dhaif secara mana boleh cerita? Ya, dhaif munkar contohnya. Tak boleh khabar kau orang, tak boleh belajar, tak boleh beramal, tak boleh berhukum. Sampai dhaif sangat. Gitu. Sampai gitu. Dia jaga. Kita pujilah dia. Kenapa puji? Baguslah. Mana dia beradab dengan Nabi. Ni kita main tambah je, ikut dan saja. Ya, bobo awak wirid sebanyak ni, baca banyak ni 10,000 kali, 20,000 kali, awak akan dijaga oleh malaikat gini-gini, pandai pula khabar. Kita wirid lah. Maka jaga. Nabi khabar dah. Nabi cerita sudah senang-senang je Nabi khabar. Ya. Hadis Nabi adalah tuan-tuan buka lah, dan tuan-tuan buka kitab Al-Azkar An-Nawawi tu.
Kerana betul nak beramal lah beri Al-Azkar An-Nawawi. Pernah jumpa kita tak? Banyak kedai ni setabatuh aja tak faham mana. Suatu je. Dalam tu tuan-tuan, tuan kabar nak benda. Nak beramal benda. Nak beramal malam Jumaat. Nak beramal bangun tidur. Nak beramal nak tidur. Nak beramal tengah malam. Semua Imam Nawawi dah senarai ke dah tuan-tuan. Amal lah. Kenapa? Ada hadis-hadis yang sahih disebut di situ. Apa kita buat sendiri? Sebab kita beradab dengan Nabi. Sebab itu Allah pesan dalam Al-Quran. Tuan buka sendiri. Surah Al-Hujurat ayat 1. Allah khabar, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Surah Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Atau buka tafsir ni banyak sangat apa maksud mendahului Allah Rasul ni. Ya, Ibn Abbas contoh mentafsirkan jangan mendahului Allah dan Rasul, jangan kamu mengatakan kata Ibn Abbas hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Artinya jangan kamu mengucap, jangan kamu buat benda bertentangan, lain pada Al-Quran, lain pada Sunnah. Ya. Contoh tuan petik apa kata ulama lagi. Sufyan Ats-Tsauri kata, mana la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih ni, jangan mendahului Allah dan Rasul ni. Kita bagaimana tidak boleh mendahului Allah dan Rasul, sama ada dalam bentuk ucapan kita, dalam maksud amal kita, perbuatan kita dan sebagainya. Jangan lebih-lebih sangat lain macam Nabi buat. Ni. Sebab itu sahabat-sahabat yang dulu tuan-tuan muslim-muslimat, dia nak beramalnya dia akan tanya betul. Banyak sahabat-sahabat datang selain pada dia bertanya pada Nabi, tengok Nabi amal, tak puas hati lagi, kadang banyak nak tambah. Dia jumpa isteri Nabi. Ada satu kisah. Saya dah khabar dah lagi. Tak apalah. Khabar saya ulangan. Ni saya nak petik satu kisah. Sahabat-sahabat datang jumpa isteri Nabi selain pada berjumpa Aisyah radhiyallahu anha, jumpa Hafsah. Sahabat banyak juga berjumpa dengan seorang isteri Nabi lagi yang bernama Ummu Salamah. Ni tuan kenal. Saya ambil sebanyak ke boleh? Sebanyak. Ummu Salamah. Datang jumpa Ummu Salamah. Dia kata, wahai Ummu Salamah, kami ni nak tanya. Apa dia wirid-wirid Nabi lah. Yang Nabi suka sangat baca. Kami nak amal ni. Masa dia di rumah kamu. Jadi Ummu Salamah kata, yang aku tahulah, sebab masa dia di rumah aku kan Nabi banyak isteri. Masa dia di rumah aku, Nabi sering kali sama cakap kita. Sering ni bahasa standard sangat kan? Sama Nabi sekejap khabar. Nabi khabar apa? Nabi khabar ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, dalam hadis khabar. Mana wahai Allah yang memaling-malingkan hati, tetapkan hati aku atas agamamu. Kata Ummu Salamah, ini aku dengar pada Nabi. Sekejap Nabi sebut, sekejap Nabi sebut, banyak menyebut itu. Aku pernah bertanya pada Rasulullah, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah suka sangat? Sekejap, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa la ta'ati, gitu. Nabi tak adalah wirid pegang tasbih, ya muqallibal, tak payah gitu. Sekejap, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah, menggerakkan hati, palingkan hati aku atas agama. Kata Nabi, Ummu Salamah tanya pada Rasulullah. So jawab tuan-tuan, kata Allah, sebab apa aku ucap tu, ya Allah, yang Tuhan yang malingkan hati? Sebab manusia ni tuan-tuan semua ada hati belakang. Semua ada hati. Hati ni ada perasaan, ada keinginan, ada kehendak, semua sekali. Yang kita ramai-ramai amalan ni tu. Beza-beza hati belakang. Ada kehendak, Ustaz sambung sikit lagi. Ada kata gitu. Ada kata jadi-jadilah. Ada kata kalau kata bobo kata begitu. Hati kita kan berbagai. Bagai-bagai. Ada hati. Tu panjang tu sekarang. Tak ada isyak gaya kita ni. Hati ni berbagai-bagai. Kata Nabi SAW, orang kata hati kita ni berbagai-bagai. Manusia berbagai-bagai. Jadi kita tak berjaya tuan-tuan nak meluruskan hati kita atas kuasa kehendak kita. Tak mampu. Bukan senang Allah tuan-tuan. Siapa yang berkuasa? Siapa yang boleh menggerakkan hati ni? Allah. Sebab Allah tu bersifat muqallab. Ya muqallibal qulub. Allah yang menggerak dan memalingkan hati. Orang lain tak berjaya memalingkan hati Allah. Sabit qalbi ala dini wa la ta'ati. Kau tetapkan hati aku Allah tak agamamu. Makna kita minta Allah Taala
Kerana Allah yang memalingkan hati ni, biar hati kita tetap sama atas agama. Hati bersebut agama sukanya kita. Apa yang Nabi buat, Allah Akbar, kita nak buat macam Nabi. Kita tak nak melakukan lain pada Nabi. Oh, tak beraninya kita menentang Nabi. Tak berani kita menentang. Begitu hati kita. Sebab itu bila Allah yang menggerakkan hati, memalingkan hati, dan Allah yang menjadikan sama tak tetap hati kita. Sebab itu segala-galanya Allah pandang pada hati kita. Allah tengok pada hati kita. Tidak tengok pada para suku. Ini hadis yang selalu saya baca dah. Tahu-tahu hafal dah. Dah banyak kali baca hafal dah. Ya. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Allah tak tengok pada para suku kamu, Allah yang pada hati kamu. Wa imanikum, atau iman kamu. Wa amalikum, atau amal kamu sebagai agama. Qal sallallahu. Cuba tengok. Ni Nabi kata. Nak saya cerita dengan tuan-tuan bagaimana beradabnya sahabat. Oh, dia dengar tu, dia pun pakai buat. Sahabat tak kurang ilmu tuan-tuan. Kalau nak buat bagai-bagai, boleh. Dia nak request, boleh, tak ada masalah. Tapi sahabat akan buat macam Nabi buat. Apa yang Nabi buat, sahabat buat. Dan kalau sahabat terbuat lebih lagi, sahabat akan tanya kepada Ya Rasulullah gini-gini. Nabi kata okey tak boleh. Gitu. Zaman ni tak ada dah. Dia kata buat-buat ni boleh tak boleh? Tunggu mimpi jumpa Nabi lah. Oh, mimpi semalam. Nabi kata boleh. Itu berdoa dah tu. Rasa senang nak mimpi jumpa Nabi. Siapa kita tuan-tuan? Ingat tu kita buat terpayah pula sekarang. Marah orang juga tu kalau buat tu tak boleh. Ini tuan-tuan, beradablah dengan Rasulullah SAW. Jangan kita tak beradab. Ni bila kena beradab dengan Nabi lah. Maknanya tuan-tuan, kita menjadi juga beradab dengan Allah Subhanahu Taala. Ni adab. Sebab itu kenapa jadi tak beradab dengan Rasul? Kerana tak ada ilmu. Ilmu dalam diri kita lah. Ilmu matematik kita sebagainya. Itu tak pakai. Ilmu apa maksud tuan? Ilmu hadis, ilmu agama maksudnya. Tadi pada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu Nabi peringatkan kepada kita. Ya, supaya kita jangan sekali-kali maknanya mendahului Allah dan Rasul. Ya, kita kena beradab dengan Allah dan Rasul dan juga beradab dengan Rasul sekaligus tuan-tuan muslim-muslimat. Jadi sekarang sajalah untuk malam tuan-tuan, insya-Allah. Kerana kita masih lagi dikongkok oleh SOP kan. Patutnya kita kena cerita panjang lagi. Buat tajuk ni panjang. Dan saya rasa bersalah kalau saya tak terangkan tentang benda ini kepada tuan-tuan, kan? Biarlah saya kira tak habis kitab tak apa, tapi kita dapat betul-betul faham makna benar beradab ni. Ingat beradab nak lebih awal, lalu sikit, itu je adab. Itu sikit sangat adabnya. Ya? Bagai-bagai. Nanti akan kita bincang lagi insya-Allah pada hari lain tentang adab ni tuan-tuan. Moga-moga Allah Taala beri hidayah, beri petunjuk pada kita, gerak dan palingkan hati kita supaya kita mengerti Allah dan Rasul tuan-tuan. Jangan berpaling daripada Allah, jangan berpaling pada Rasul tuan-tuan. Tak ada hala tuju, kita tak ada benda dah kita tuan-tuan atas muka bumi Allah SWT ni kalau tidak pada Allah dan Rasul, insya-Allah. Okey, sekarang saja maafkanlah saya kasar-kasar yang salah tu. Memanglah salah saya tuan-tuan, yang silap tu pun memang silap saya. Yang tak betul tu tuan-tuan itulah kejahilan dan kebodohan saya tuan-tuan. Moga-moga Allah tambahkan ilmu saya dan moga-moga Allah tambahkan ilmu tuan-tuan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.